Okey, jadi kita punya kelas dah mula. Cikgu pertama-tama-tamanya cikgu minta maaf lah sebab lewat sikit tadi. Okey, Clarin dah marah. Clarin jangan tenung cikgu macam tu. Gerah, gerah, gerah. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, semua yang dalam kelas ni untuk yang beragama Islam, kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, jadi semua boleh dengar ke cikgu? Adila Sefia. Adila boleh dengar Adila? Boleh. Okey, ni nak panggil Adila ke nak panggil Sefia ke panggil La? Panggil Adila je. Okey, panggil Adila je ya. Okey, jadi pada hari ini kita continue kita punya bab kita dalam serakan. Okey, suara cikgu jelas ke semua? Ada lag-lag ke? Okey, jelas Okey, Tak ada. Michelle. Michelle okey, Michelle jelas suara cikgu? Jelas. Okey. Okey, baik. Pada kita nak terus kepada kelas kita. Kalau kamu ada soalan, boleh terus bagi tahu cikgu. Okey, jadi kita pertama sekali apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, fokus kita hari ini yang pertama adalah julat antara kuartil. Julat antara kuartil. Berry Lisa ada ke Berry Lisa? Okey, ada Berry Lisa. Okey. Okey, jadi dekat sini kita punya fokus adalah julat antara kuartil. Okey, jadi ingat lagi tak nak cari julat antara kuartil tu? Clarin boleh ingat lagi ke julat antara kuartil tu? Boleh. Okey, okey. Jadi kita punya fokus adalah pada julat antara kuartil. Sebelum kita nak pergi kepada lesson kelas kita pada malam ni, cikgu akan recap balik. Kot-kot ada yang tak sempat nak datang untuk minggu lepas, jadi dia boleh apa orang kata, dia boleh follow apa yang cikgu ajar untuk lesson malam ni. Okey, jadi dalam serakan ni dia ada bahagian julat. Lepas tu julat antara kuartil. Yang sekarang ni cikgu nak ajar adalah julat antara kuartil. Julat antara kuartil ni dia ada formula dia. Dia ada formula dia. Jadi formula julat antara kuartil adalah Q1/4 silap. Q3/4 tolak dengan Q1/4. Okey, ni adalah formula julat antara kuartil. Okey, setiap data mesti ada julat antara kuartil. Okey, jadi kita akan refresh Cikgu mention tentang refresh Okey, jadi kamu boleh tengok dekat depan. Bila kita nak cari julat antara kuartil, perkara pertama kita kena mahir adalah tentang median. Nisa, median tu apa Nisa? Nilai tengah. Ia nilai tengah ataupun kita boleh panggil dia titik tengah. Titik tengah ataupun nilai tengah. Okey, jadi lepas kita, bila kamu tahu nak cari median ni, secara tak langsung Nisa, Clarin, Berry Lisa, Ammar, Faiz, cikgu boleh ingat kot nama kamu semua. Secara tak langsung kita boleh cari julat antara kuartil. Jadi dekat sini ini adalah pelajaran kita. Yang pertama sekali cikgu refresh balik cara nak cari julat antara kuartil kalau di dalam keadaan data. Kalau di dalam keadaan data ataupun dia bagi cerapan. Ini kita panggil dia cerapan. Cerapan tu apa? Cerapan adalah nilai data. Jadi dekat depan semua ni adalah berkenaan dengan data 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 20, 22, 23. Okey Michelle, boleh follow up lagi tak Michelle? Boleh cikgu.
Okey, baik. Okey, jadi titik tengah dekat sini, cikgu tunjuk cara nak cari titik tengah. Yang pertama sekali, nak cari median, kamu kena seimbangkan kiri dan kanan. Kamu kena terbang secara balance. Kamu tak boleh terbang kanan lebih. Nanti kamu punya burung merpati kamu ke kanan, ke kanan, ke kanan. Okey. Jadi dekat sini kita ada data kita, kita nak bahagi 2, kamu kena potong kiri bulat kiri bulat kanan bulat kiri bulat kanan bulat kiri bulat kanan bulat kiri bulat kanan bulat kiri bulat kanan. Jadi sekarang ni kita akan dapat 13 sebagai kita punya median. Ingat tu, 13 sebagai kita punya median. Jadi daripada median ni kita boleh pecahkan data kita kepada 2 bahagian. Mana 2 bahagian tu? Ini adalah bahagian pertama BHA, BAH, bukan bah. BAH 1, BAH 2. Clarin Sabah ke Sarawak? Sabah. Sabah. Okey. Jadi dekat sini bah tu untuk bahagian. Bahagian 1 dengan bahagian 2. Jadi bila kita dah bahagikan data kita kepada 2 bahagian, iaitu bahagian 1 dengan bahagian 2. Jadi 13 tu kita boleh terus potong. Jadi kita ada 2 bahagian dekat sini. Okey. Jadi pada bahagian 1, cari pula titik tengah dia. Potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan. Jadi kita dapat 6 sebagai titik tengah dia. Kemudian, bahagian 2 buat benda sama. Potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan. Kita dapat dia punya titik tengah. Jadi, daripada bahagian 1, ini adalah nilai kamu kena punya Q1/4. Daripada nilai bahagian 2, inilah kamu punya Q3/4. Okey, sampai sini semua jelas ke? Boleh faham? Alamak, Boleh. jelas ke? Jelas. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi julat antara kuartil adalah kita tengok kepada formula dia Q3/4. Q3/4 kita adalah 20. Ambil 20 tolak dengan Q1/4 iaitu kita punya 6. 20 tolak dengan 6 kita dapat 14. Jadi untuk julat antara kuartil dia punya presentation dalam keadaan data sahaja, inilah cara dia. Inilah cara dia. Okey, jadi cikgu nak dengar sikitlah suara daripada semua orang. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Jadi ini adalah cara. Kenapa cikgu refresh balik benda ni? Kan dah belajar minggu lepas. Sebab pada minggu ni cikgu nak masuk pula kalau data dia ada bagi kekerapan. Kalau data dia ada bagi kekerapan. Jadi sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak semua ada kalkulator. Okey. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat sini. Ini adalah kita punya dah masuk kepada apa yang kita nak belajar malam ni. Jadi kamu tengok lepas ni kamu nak buat latihan ni. Okey. Yang pertama kamu kena faham mana satu cerapan, mana satu kekerapan. Dia dah ada kekerapan. Ada yang still confused lagi kekerapan tu apa, cerapan tu apa. Ini data kita tadi. Ini soalan yang kita belajar tadi. 4, 4, 6, 8, 10. Ini dia bagi data sahaja. Dia bagi cerapan sahaja. Dia tak bagi nilai kekerapan. Okey. Kalau dia bagi nilai kekerapan, dia ada mention tentang bilangan. Kat mana kat situ dia ada bagi nilai kekerapan. Contoh, cikgu saya nak buat cara macam tadi macam mana? Contoh, kamu nak buat macam tadi boleh? Boleh, tak ada masalah. Contoh, skor untuk murid 2, 2 ada 3 orang dapat 2. Jadi kamu tulislah 2, 2, 2. Sebab apa 2 tu 3 kali? Sebab kekerapan dia adalah 3. Itu yang pertama. Okey cikgu, kalau untuk 3 tu berapa? Okey, 3 ni skor dia. Tapi kekerapan dia ada 5. Jadi kamu tulislah 3 sebanyak 5 kali. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5. Kemudian,
Ini baru data yang kedua, iaitu cerapan yang kedua, iaitu 3. Kalau cikgu pergi kepada cerapan yang keempat, ada berapa cerapan keempat tu? Kita tengok kekerapan dia ada 6. Jadi kita tulis 4 sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sekarang cikgu nak soal kamu, kalau kita nak pakai cara yang tadi dekat ada kekerapan yang banyak, berbaloi ke? Cikgu nak soal kamu. Berbaloi ke? Ha? Kamu nak susun ke 5 ni sebanyak 8 kali, 6 ni sebanyak 12 kali, 7 ni sebanyak 7 kali, 8 ni sebanyak 3 kali. Kalau masa dalam exam kamu tinggal 10 minit, boleh ke kamu nak susun semua banyak-banyak, lepas tu cari median, lepas tu bahagikan kepada 2 bahagian, lepas tu cari pula titik tengah? Cari Nak? min. Cari? Cari apa? Okey, jadi tengok ni . Ingat, tak berbaloi. Tak berbaloi untuk kamu susun tu sebanyak 2 ni sebanyak 3 kali, 3 ni sebanyak 5 kali, 4 ni sebanyak 6 kali. Untuk cari julat antara kuartil, kalau dia tak bagi kekerapan, kamu boleh buat macam ni. Kalau dia bagi kekerapan, bukan itu cara dia. Jadi kamu kena ikut apa yang cikgu nak ajar. Okey, yang pertama sekali. Okey, tengah follow ke? Nak dengar suara sikit? Tengah Okey, baik. Okey, mantap. Okey, jadi dekat sini kita ada data, cerapan dan kekerapan. Yang pertama kali kamu tulis apa tu cerapan dia. Okey, ni adalah cerapan. Cerapan ni apa? Cerapan ni adalah nilai data. Cerapan tu adalah nilai data. Bilangan, bila dia mention tentang bilangan, maksudnya dia bercakap tentang kekerapan. Dia bercakap tentang kekerapan. Okey. Itu perkara pertama kamu kena buat. Define dulu mana satu kekerapan, mana satu cerapan. Step yang seterusnya kamu kena buat adalah kamu kena kira kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan. Longgokan. Kekerapan longgokan. Macam mana nak kira kekerapan longgokan ni? Okey, jadi kamu tengok di hadapan. Untuk nombor 2, nak kira kekerapan longgokan untuk memudahkan urusan, cikgu akan buat tabel secara tegak. Skor, lepas tu cikgu buat bilangan murid. Dalam bilangan murid ni, bawah dia cikgu mention tentang kekerapan. Apa yang cikgu nak buat seterusnya? Cikgu masukkan data 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dekat bahagian data. Okey, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu yang pertama. Untuk bilangan murid, 3, 5, 6, 8. Masukkan 3, 5, 6, 8. Lepas tu 12, 7, 3. Lepas tu cikgu masukkan 12, 7, 3. Okey. Daripada sini, lepas kita susun ni, baru kita cari kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan. Macam mana nak cari kekerapan longgokan ni? Okey, pertama sekali, kekerapan longgokan pertama dia bermula dengan nombor 3. Jadi kamu tulis 3. Kemudian, baris yang kedua, apa yang kamu nak buat? 3 ni tambah nombor belah bawah dia. 3 tambah 5, kamu dapat 8 dekat situ. Okey, kemudian bawah 8 ni nak tak apa. 8 tambah dengan 6. 8 tambah dengan 6, kamu dapat 14 dekat situ. Kamu buat pula 6 tambah pula dengan 14 tambah pula dengan 8. 14 tambah 8, kamu dapat 22 dekat sini. 22 tambah pula data seterusnya. 22 tambah 12, kamu dapat 34. 34 tambah dengan 7, kamu dapat 41. Akhir sekali 41 tambahlah dengan 3, kamu akan dapat 44. Itu cara cari kekerapan longgokan. Itu adalah kita nak cari dia punya kekerapan longgokan. Jelas ke semua?
Tak dengar suara? Okey, baik. Jadi cikgu ulang lagi sekali. Kekerapan longgokan adalah 3. 3 tambah dengan 5 dapat 8. Dia zigzag. 3 tambah 5 dapat 8. 8 tambah 6 dapat 14. 14 tambah 8 dapat 22. 22 tambah 12 dapat 34. 34 tambah 7 dapat 41. 41 tambah dengan 3 kita dapat 44. Begitu. Okey. Habis dekat situ. Okey, kalau semua dah jelas dekat situ bagus. Sekarang ni kamu nak kena kira apa? Kamu kira dia punya cerapan. Data cerapan. Contoh, C1. C tu untuk cerapan. C tu untuk cerapan. Okey, C1 hingga C3. Apa maksud C1 hingga C3? Maksudnya ada 3 data dekat row ni. Ada 3 data dekat row ni. Itu cara dia. Okey, seterusnya, bila kita dah ada C1 hingga C3, C ni apa? Data pertama, data kedua, data ketiga, itu masuk C. Cerapan pertama, cerapan kedua, cerapan ketiga. Jadi cerapan pertama hingga ketiga adalah bercakap tentang skor 2. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Boleh. Okey, baik. Okey, seterusnya. Nak buat pula untuk data yang keempat. Kamu jangan mula dekat sini 3, C3. Sebab apa? C3 tu bermaksud data yang ketiga. Data ketiga dekat atas. Jadi, bila kamu nak continue kepada row yang bawah, kamu mula dengan C4. C4. Jadi, kamu nak kira ada 8 dekat situ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nampak ke jari cikgu? Nampak ke? Ke kurang nampak? Okey. Jadi dekat sini adalah C4 sehingga C11. C4 hingga C11. Maksudnya apa sini? Data yang keempat sehingga data yang ke-11 adalah berada pada baris ni. Okey, jadi cikgu continue. C yang seterusnya. Kalau C yang dekat baris ni adalah C paling tinggi C11, kamu mula dengan C12. Itu adalah dia punya cara. Dia punya cara. Jadi macam mana kita nak kira banyak-banyak ni? Okey, cara dia adalah dan semasa tekan kalkulator 14 ni kamu tolak dengan 1. 12 tambah 14. 12 tambah 14 dapat berapa? 12 tambah 14 dapat berapa? 26. 26. Okey, 26. Okey. Cikgu tersilap. Sorry. Cikgu tersilap terang untuk row nombor 2. Cikgu pergi ambil kekerapan longgokan. Okey, kita refresh balik. Sorry. Okey. Untuk data pertama hingga data ketiga, C1 sehingga C ketiga ni adalah kamu ambil dekat sini. Cikgu terambil yang ni tadi. Okey, untuk penjelasan data yang kedua. Penjelasan data yang kedua adalah, kamu tengok ni. Dia bermula dengan C4. Dia bermula dengan C4. Jadi, daripada situ apa yang kita kena buat? Okey, jadi kamu ambil je 8 ni, maksudnya C4 sehingga C8. Iaitu kekerapan longgokan dia adalah 8. Cikgu ulang lagi sekali. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Cikgu ulang lagi sekali bahagian kiraan data. Ini kita panggil kiraan data. Okey, cikgu minta maaf tadi. Okey, bahagian kiraan data. Cikgu terpandang kekerapan longgokan. Untuk bahagian kiraan data, kamu kena tengok kepada dia punya kekerapan. Untuk C1 baris pertama, C1 sehingga C3
Betul dah cikgu buat. Cumanya yang tadi cikgu terpandang nombor 8. Cikgu terpandang nombor 8. Itu je silap cikgu. Jadi cikgu betulkan benda yang kamu kena pandang adalah dia punya kekerapan. Bukan kekerapan longgokan. Jadi kekerapan dia adalah ada 5 data dekat sini. Bila C3, bila C3 dekat atas, iaitu data ketiga dekat atas, jadi baris yang kedua, kita mula dengan data yang keempat. Sebab tu cikgu panggil C4. Ada berapa data dekat baris ni? Dia ada 5. C4, C5, C6, C7, C8. Dia ada 5. Dia ada 5. Tu cara dia. Jelas ke? Boleh faham ke? Cikgu dah betulkan balik tu? Boleh ke? Boleh. Okey, baik. C8 Boleh. dekat atas. C8 dekat row ni. Jadi dia bermula pula dekat bawah dengan C9. Kamu ambil je dekat sini sampai 14. C14. Macam mana sampai C14? Sebab dia ada 6. Tengok ni cikgu kira 6. C9, data C9, C10, C11, C12, C13, C14. Kan 6. Boleh nampak ke? Boleh nampak ke kamera? Boleh nampak ke jari cikgu? Cikgu takut dia tak nampak. Boleh. Okey, Boleh. bagus. Okey, bagus. Jadi, untuk row yang seterusnya, apa yang cikgu nak kena pesan adalah kamu janganlah ambil C14. Kamu mula dengan C15 hingga apa? Kamu ambil je dekat sini C22. Lepas tu kamu mula pula dengan, kalau kamu tengok sini 22, jadi kamu teruskan dengan 23. Nak buat sampai mana? Kamu ambil je nombor ni, iaitu C34. Lepas tu C34 nak mula dengan apa? C34 mula dengan C35. 35 sehingga apa? Ambil je kat sini C41. Jadi C41 mula dengan apa? C42 hinggalah C44. Itu cara dia. Itu adalah dia punya cara. Jadi kenapa cikgu terang-terang yang panjang tadi? Sebab sebelum cikgu nak bagi kamu faham semua ikut step yang cikgu jelaskan, cikgu nak bagi kamu faham macam mana dapat C1, C3 tu. Okey, untuk kiraan data, jelas ke semua untuk kiraan data tu? Boleh faham? Okey, Boleh. bagus. Jelas. Okey, bagus. Jadi dekat mana kekerapan longgokan dia? Dekat mana kekerapan longgokan dia? Kita balik kepada kita punya formula kekerapan longgokan. Q 3/4 tolak Q 1/4. Jadi, kita nak dapatkan Q 3/4 ni macam mana? Okey, kamu tengok dekat depan. Kamu tengok dekat depan. Kita nak dapatkan Q 3/4 bukan 3/4. 3/4. Ambil dia punya kekerapan longgokan 44. 44 darab dengan 3/4. Itu cara nak kira Q 3/4. Jadi cikgu nak kamu tekan kalkulator. 44 darab dengan 3/4 dapat berapa? Tekan. 33. Cikgu. 33. 33. Okey. Baik, kita akan dapat 33. Okey, kemudian 33 ni kamu kena faham. 44 yang kamu ambil nilai 44 ni adalah nilai kekerapan. Nilai kekerapan. Kita nak masukkan formula 3/4 bukan nilai kekerapan. Kita nak nilai cerapan. Kita nak nilai data tu. Jadi, macam mana nak dapat nilai data tu? Okey, jadi kamu tengok kat sini. Dekat sini, Q 3/4 dia punya kekerapan dia adalah pada kekerapan ke-33. Pada kekerapan ke-33. Jadi kamu kena cari 33 tu dekat range mana? Dekat range mana? Jadi 33 adalah pada range ni. Ini adalah dekat mana dia punya Dia punya kekerapan dia adalah C33. C33 dia berada di antara C23 sehingga C34. Jadi data yang kamu kena ambil, jangan ambil data kekerapan. Kamu kena ambil dia punya data
cerapan. Iaitu jadi dekat sini nilai dia punya Q3/4 adalah 6. Okey, kurang jelas? Kurang jelas boleh tengok cara cikgu cari Q1/4. Okey, jadi kita pergi kepada Q1/4. Q1/4. Kamu boleh follow ke ni? boleh faham ke? Alamak. Cikgu, Ya. Yeah. macam mana dapat 6 tadi? Okey, macam mana dapat 6? Okey, sampai 33 ni boleh jelas? Sampai 33 ni boleh jelas? Jelas. Okey. Boleh. 30 okey, baik. 33 ni bermaksud dia berada pada data ke-33. Jadi, daripada kiraan data yang kita susun tadi, kita cari data ke-33 berada di range mana? Berada di bahagian mana? Jadi cikgu dapat data ke-33 berada di antara kiraan data ke-23 sehingga 34. Boleh faham? Boleh cikgu. Jadi Boleh. okey, mantap. Okey, jadi daripada sini kita jangan ambil kekerapan. Jadi kita dapatlah dia punya data adalah 6. Sebab itulah cikgu dapat 6 dekat sini. Boleh faham? Boleh. Terima Okey. kasih. Okey. Boleh. Okey. Amira, jelas ke Amira? Okey, Nisa, jelas ke Nisa? Boleh faham ke Nisa? Boleh follow lagi? Boleh cikgu. Okey, baik. Boleh. Okey, sekarang Q1/4. Kita ambil jumlah kekerapan longgokan iaitu 44. 44. Darab pula dengan 1/4. Sekarang cikgu nak kamu kira dapat berapa? Dapat berapa? Tekan kalkulator. Dapat 11. Jadi, maksudnya data di kuartil 1/4 adalah pada data yang ke-11. Jadi daripada kiraan data ni kamu cari dekat manakah kedudukan data ke-11 tu. Jadi dekat sini cikgu dapat data yang ke-11 berada di antara data ke-9 sehingga data ke-14. Jadi di situlah cikgu dapat kedudukan data ke-11. Jadi dekat sini cikgu ambil dia punya data. Dekat sini jangan ambil dia punya kekerapan. Dia punya data adalah 4. Jadi dekat sini Q1/4 dia adalah 4. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi daripada sini, barulah kita masukkan kita punya formula Q3/4 tolak Q1/4. Q3/4 kita 6. Manakala Q1/4 kita 4. 6 tolak dengan 4 kita dapat 2. Inilah jawapan julat antara kuartil untuk data yang ada kekerapan. Okey. Itulah cara dia. Okey. Okey. Jadi, kalau kita tengok, kalau dia tak ada mention tentang kekerapan yang kita belajar pada minggu lepas, tak ada mention tentang kekerapan, dia hanya bagi tahu tentang cerapan. Cerapan tu apa? Cerapan tu adalah data. Kalau dia bagi data ni macam ni je, kamu cari median, kamu dapat 2 bahagian. Bahagian pertama kamu cari median, bahagian kedua kamu cari median. Lepas tu terus dapat dia punya data. Tetapi kalau ada kekerapan, kamu kena susun satu macam cikgu buat dekat depan. Okey. Jelas ke Bazil cikgu ajar? Jelas cikgu. Okey. Michelle, jelas ke Michelle? Boleh faham ke Michelle? Jelas cikgu. Okey. Clarin, macam mana Clarin? Jelas ke Clarin? Jelas cikgu.
Okey. Nishal. Nishal ada Nishal? Tak ada. Faiz. Macam mana Faiz? Boleh faham ke semua yang cikgu terang kat depan? Boleh cikgu. Okey. Cikgu nak tanya. Ammar Hadif. Jelas ke semua step dia? Mana? Jelas cikgu. Okey, baik. Sekarang kita pergi kepada latihan. Okey, macam cikgu mention, kelas cikgu kamu boleh tanya je apa masalah berkenaan dengan topik yang cikgu ajar. Kamu jangan tanya masalah lain pula. Masalah kenapa Liverpool selalu comeback. Jangan tanya macam tu. Yang kamu nak kena tanya, tanya yang dekat depan sahaja. Okey. Okey. Jadi, boleh kita buat satu latihan? Boleh ke? Boleh. Okey, seorang je Boleh. boleh. Okey, baik. Okey, jadi kita akan pergi kepada satu latihan. Kita pergi kepada satu latihan. Ni data kita. Okey, daripada soalan yang kita dah terang ataupun soalan yang cikgu dah terang. Sila cari julat antara kuartil. Sila cari julat antara kuartil. Okey. Cikgu tak dapat. Tak dapat tu nombor 2. Cuba tu nombor 1. Sebab apa? Kamu dapat ke tak dapat ke? Cikgu memang akan kena tunjuk juga. Jadi cuba buat. Boleh ke cuba buat, Clarin? Boleh cikgu. Okey. Michelle, boleh ke cuba buat, Michelle? Boleh cikgu. Boleh. Berry Lisa, boleh ke cuba buat, Berry Lisa? Mana Berry Lisa ni? Selalu Berry Lisa dia bagi thumbs up je. Okey. Jadi dekat sini cikgu nak semua cuba buat. Ada masalah terus bagi tahu cikgu. Boleh ke Nisa? Boleh ke Nisa? Boleh cikgu. Okey, bagus. Cikgu, Ya. kalau saya kira tak Hmm. payah apa macam kalau nak hantar kat cikgu tu kan, just Ah. saya terus masukkan jawapan. Tak boleh. Tak boleh. Kena buat Tak juga. boleh. Sebab jalan jawapan semua ada. Jawapan ada dekat belakang sekali, dekat belakang book text. Tak, maksud saya macam yang dia nak dapatkan yang apa tu nama dia? C. Yang C1, C3 tu. Macam 1/4 dalam berapa-berapa gitu. Saya terus masukkan gitu je. Boleh. Tu boleh. Okey. Okey. Wan Farisha, jelas ke Wan Farisha? Jelas cikgu. Okey, cuba buat Cikgu, yang 2 tu kekerapan longgokan. Tak. 2 tu jawapan julat antara kuartil dia. Ni jawapan julat antara kuartil dia. Okey, kalau siapa-siapa ada nak tanya soalan, jangan risau. Cikgu tak sebut nama. Kamu tanya je soalan. Serius.
Mek lu. Okay, bagus. Pandai Nisa. Okay, cuba cari apa. Kalau nak cari kekerapan lunggukan. Iya betul. Bagus. Okey, pandai. Faiz pandai. Okey, bagus. Okey, pandai. Pandai. Kemas. Okey, pandai Berry Lisa. Betul. Cikgu tengah check seorang-seorang punya sebab dia banyak sangat main dengan data jadi 14. Iya, pandai. Eh, okey, cikgu bagi masa lagi 2 minit. Cikgu bagi masa lagi 2 minit.
Kekerapan. Ya. 4 minit, 4 minit. Okey, 4 minit. Okey, cikgu. Kekerapan tu julat bukan julat antara kuartil. Tak. Macam ni. Kekerapan tu kekerapan. Julat dengan julat antara kuartil adalah pada cerapan. Ini cerapan. Cerapan tu maksudnya data. Kekerapan tu adalah pada bilangan. Itu maksud dia. Okey, 2 minit lagi. Cikgu tunggu. Okey, kejap cikgu cek. Okey, jadi 1 minit lagi. Bazir dah siap ke? Dah siap kan tu kan? Cikgu, saya dah hantar dah. Oh, Bazir pakai nombor mak Sebab itulah WhatsApp dah WhatsApp. Okey, jadi kekerapan tu bukan julat Okey, jadi cikgu dah dapat banyak cikgu dah dapat banyak perkara dan jawapan ramai yang betul. Bagus. Okey, jadi sekarang kita akan belajar. Cikgu akan tunjukkan cara nak buat dia. Boleh ke cikgu mula tunjukkan? Nak dengar suara sikit boleh ke? Okey, baik. Okey, jadi ramai yang betul. Okey, ramai yang betul. Ada yang cikgu tak check tapi betul jugalah. Bukan tak check, tak komen. Tak komen.
Ada, betul ramai. Bagus, bagus. Sebenarnya ini susah. Benda yang cikgu ajar ni susah sebab tu dia panjang. Dia tak susah. Dia cuma banyak step. Okey, jadi kita buat sama-sama. Kamu boleh tengok jawapan yang cikgu tunjuk dekat depan. Comparekan dengan kamu punya jalan kerja. Macam jalan kerja. Yang paling laju buat tadi, Faiz. Yang jalan kerja paling kemas, Berilisa. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan skor. Kamu kena faham nilai julat untuk ditolakkan tu adalah pada skor. Okey, jadi cikgu tulis skor dia 10 sampai 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu skor dia. Yang kemudiannya bilangan murid. Bilangan murid. Bila kamu nampak perkataan bilangan, maksudnya dia tengah bercakap tentang kekerapan. Dia kena bercakap tentang kekerapan. 3, 10, 13. 3, 10, 13. 4, 8, 6. 4, 8, 6. Okey, cikgu dah susun dia dalam keadaan tegak. Data ni mudah. Ada masa mudah untuk kamu susun dalam keadaan baring. Ada masa mudah untuk kamu susun dalam keadaan tegak. Okey, jadi dah sampai sini. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh. Jelas. Okey, baik. Okey, sekarang cikgu gunakan pen warna biru. Kekerapan longgokan. Untuk kekerapan longgokan 3. 3 tambah 10 dapat 13. 13 tambah 13 kamu dapat 26. 26 tambah 4 dapat 30. 30 tambah dengan 8 kamu dapat 38. Okey, 38 tambah dengan 6 kamu dapat 44. Jadi cikgu susun ni balik-balik. Okey, jadi apa guna 44 ni? 44 ni kegunaan dia adalah untuk kamu cari data di mana data di mana julat 3/4 dengan julat 1/4. Jadi kamu tengok ni. Okey, untuk julat 3/4, untuk julat 3/4 dia berada di data yang mana? Dia berada di kekerapan yang mana? Okey, jadi kamu tengok. Okey, data dia adalah 4/44 darab dengan 3/4. Darab. Bila kita darab, kita dapat 33. Maksudnya data untuk Q3/4 berada pada kekerapan ataupun berada pada data yang 33. Data ke 33. Okey. Jadi Q1/4 pula. Okey, 44 darab pula dengan 3/4 pula. 1/4. Jadi dekat sini kamu dapat dia 11. Okey, 33 dengan 11. Okey, fokus kepada 33 dengan 11. Kita nak cari data dia tu, kita kena tahu kiraan data. Jadi, kamu tengok dekat depan, kiraan data cikgu mula dengan C1. C1 ni maksudnya data pertama. Data pertama sehingga data ketiga berada pada baris nombor 1. Untuk data keempat, cikgu buat pula. Untuk data keempat, untuk data keempat kita mula dengan C4. C4. Sampai mana? Sampailah C10. C10. Untuk siapa-siapa yang tak faham, untuk siapa-siapa, C13 ke? Tengok data pertama untuk siapa-siapa yang kurang faham. Okey, C1 sehingga C ketiga. C1 sehingga C ketiga. Kejap cikgu tengok. Okey, C1 sehingga C ketiga dekat sini bermaksud ada 3 data dekat situ.
Ada 3 data dekat situ. Untuk seterusnya C4, selepas data ketiga, baris yang kedua pula dia akan mula dengan data keempat. Sebab tu cikgu buat C4. C4 ni ada berapa data dekat sini? Ada berapakah data di sini? Jadi dekat sini kamu ambil nilai ni. C13. Tu cara dia. Sama juga dengan konsep yang dekat atas. Okey, jadi C13. Lepas tu data untuk baris yang ketiga dekat atas dia C13. Jadi dia diteruskan dengan C14, data ke-14. Sehingga berapa? Kamu ambil dekat sini. C26. Kemudian kamu mulalah dengan C27 sehingga apa? Dekat sini. C33. Itu fungsi kekerapan longgokan tu. Okey, C30 sehingga C31 sehingga C38. Lepas tu mula dengan apa? C38, C39 sehingga C44. Okey, jelas ke untuk cara cikgu susun C1 sehingga C44 itu boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kamu tengok dekat depan. Kita nak cari Q3/4. Q3/4 ni adalah 33. Pada data ke-33, kamu kena cari 33 tu dekat range mana. Data yang ke-33 adalah berada di antara data ke-31 sehingga data ke-38. Jadi ini. Ambil data dia sebagai, ambil skor dia sebagai data. Jadi untuk C3/4 dia punya data adalah 14. Itu cara dia. Kemudian C11. Maksudnya apa? Data ke-11. Berada di manakah data ke-11 ni? Okey, data ke-11 dia berada di antara C44, data ke-44 sehingga data ke-13. Jadi dekat sini kita akan dapat data dia adalah 11. Data dia adalah 11. Ini adalah data. Data 14 dengan 11. Jadi untuk dapatkan julat antara kuartil, adalah apa yang kita kena buat? 14 tolaklah dengan 11. Bila 14 tolak 11, kita akan dapat 3. Itu jawapan dia. Ramai yang dapat betul. Jelas ke semua? Cikgu tunjuk kat depan. Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey, Boleh. bagus. Okey, bagus. Okey, jadi sebenarnya soalan ni, jawapan ni cikgu rujuk Berilisa. Okey, bagus. Okey. Clarin, boleh Jelas Jelas cikgu. Okey, Nisa. Okey, Nisa. Mana Nisa? Okey cikgu. Okey. Dah habis Cikgu nak teruskan dah kelas kita ni. Okey, jadi cikgu baru masuk kepada sukatan serakan. Jadi apa yang kita dah belajar? Michelle jelas ke tadi Michelle? Boleh faham ke Michelle? Boleh sikit-sikit lah Okey. cikgu. Okey, kalau ada soalan bagi tahu cikgu Okey, julat kita dah belajar. Julat, lepas tu median kita dah belajar. Julat antara kuartil kita dah belajar. Okey, apa yang cikgu nak teruskan? Apa yang kita nak teruskan kepada malam ni? Kita nak teruskan kepada nak mencari min. Ataupun bahasa lain kita cakap dia apa? Purata. Purata. Itu pertama. Yang kedua, kita nak belajar tentang sisihan piawai. Dan akhir sekali kita nak belajar tentang varian. Cikgu tak tahu cikgu ada sempat ke tak untuk kejar tiga-tiga ni. Tapi cikgu akan cuba kejar. Okey, kamu kena ingat. Cari min
cari sisihan piawai, cari varian, dia macam kita cari julat antara kuartil. Apa yang ada ni? Mula-mula dekat sini cikgu akan terangkan cara nak cari min, cara nak cari sisihan piawai bila data tu hanya ada cerapan. Jadi dia tiada kekerapan. Macam julat antara kuartil yang awal-awal, ini adalah data yang adalah tak ada kekerapan. Tapi dia punya cara berubah bila ada kekerapan. Jadi cikgu akan terangkan cara cari min, sisihan piawai dengan varian untuk soalan yang tiada kekerapan dulu. Okey. Jadi min tu senang je. Min tu adalah senang je. Jangan risaulah, tak susah pun. Yang ini kita ada kekerapan. Tak nak lah. Okey. Jadi cikgu teruskan kepada buku teks. Cikgu teruskan kepada buku teks. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Sebelum cikgu nak kamu buat ataupun selesai lagi jauh, cikgu nak kamu salin dahulu formula dia. Cikgu nak kamu salin dahulu formula dia. Mana formula dia? Okey, jadi kamu tengok dekat sini, ini adalah formula dia. Ini adalah untuk min. Ini kamu kena salin. Okey, ini untuk mencari nilai data. Silap. Nilai purata. Ataupun min. Tu dalam bahasa Inggeris. Ini min dalam bahasa Melayu. Ni nilai purata. Ingat. Ataupun nama lain dia min lah. Min. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, cikgu akan ajar kamu cara nak cari sisihan piawai. Sisihan piawai dengan varian ni dia berkait sikit je. Sisihan piawai. Okey, dia ada dua formula. Formula yang pertama adalah yang ni. Sisihan piawai dia tak ada kuasa dua. Okey, sisihan piawai ni formula pertama. Lepas tu cikgu tunjuk pula formula yang kedua. Ini adalah formula yang kedua. Ni formula yang kedua. Okey, kemudian beza sisihan piawai. Sisihan piawai dia punya simbol adalah macam ni saja. Tetapi kalau varian, varian dia punya simbol dia ada kuasa dua. Jadi dia ada dua formula juga. Dia ibarat kamu pindahkan square root ni ke sebelah, itu sahaja. Jadi formula yang pertama dia, adalah cikgu akan tunjukkan dua-dua cara. Cikgu akan tunjukkan dua-dua cara. Jadi jangan risau. Okey. Lepas tu yang ni. Ini adalah formula dia yang kedua. Jadi ini adalah sesuatu yang kamu kena ambil maklum lah. Kena tahu. Okey, habis. Okey, jadi dia bagi tahu dah tu formula. Dia bagi tahu dah tu formula. Okey. Jadi kamu kena tahu simbol. Masing-masing tengah tengok kat depan ke? Nak dengar suara sikit? Tengok. Okey, baik. Okey, untuk purata ni simbol dia. Untuk sisihan piawai ni simbol dia. Untuk varian ni simbol dia. Dia ada kuasa dua. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan. Cikgu tak tahu sempat ke tak. Tapi cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan macam mana nak cari ketiga-tiga ni. Melalui data yang tiada. Ini je data dia. Ni je data dia. Ni adalah data. Ni adalah data dia. Data yang tiada kekerapan. Kita bercakap tentang data yang tiada kekerapan. Maksudnya ini je nilai data dia. 2, 4, 5, 5, 6.
2, 4, 5, 5, 6. Jadi ini soalan kita. Soalan kita bercakap tentang data. Okey. Jadi cikgu nak kamu kalau boleh salin kalau boleh salin. Kalau tak faham tanya terus. Okey, tengah tengok ke nak dengar suara sikit? Tengah. Cikgu. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang ni kita cari nilai purata dulu. Okey, cikgu ajar kamu cara nak cari purata. Okey, cara nak cari purata dekat sini pakai formula ni. Pakai formula. Purata ni formula dia adalah X palang atas. Ini X, ini N. Sekarang ni cikgu akan tunjuk ni apa maksud ni. Ini maksud dia adalah total ataupun jumlah. Jadi apa yang dia bercakap? Dia cakap pasal apa tu? Dia bercakap tentang X tu adalah data. Jadi dia bercakap apa? Total jumlah data. Itu yang pertama. X ni adalah data. Ni salin tahu. X ni adalah data. N tu apa? N tu adalah bilangan data. Bilangan data. Salin tahu. Okey. Jadi dekat sini kita nak masukkan, nak cari nilai purata adalah macam mana? Jumlah data. Data dia apa? 2, 4, 5, 5, 6. Jumlah bermaksud kamu kena tambahkan semua. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6. Itu yang pertama. Lepas tu per dengan. Per dengan N. N ni ada berapa data? Berapa data? Kira data tu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dekat sini kita dapat 5. Itu maksud dia. Jadi tekan kalkulator satu-satu. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6. Okey. Jadi cikgu nak masing-masing tekan kalkulator. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6. Dapat berapa? 22. Okey, kita dapat 22 per 5. Okey, tekan pula kalkulator 22 bahagi 5. Dapat berapa? .4. Okey, kita dapat 4.4. Inilah purata untuk data ni. Inilah cara kiraan purata untuk data ni. Jadi, purata ni untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan average nilai. Contoh, kamu ambil periksa 4 subjek. Subjek pertama kamu ambil Math. Subjek kedua kamu ambil BI. Subjek ketiga kamu ambil BI. Subjek keempat kamu ambil Sains. Jadi, Math kamu punya peratus 80%. BM kamu punya peratus 70%. BI kamu punya peratus adalah power sikit lah 85%. Sains kamu cikgu ambil average, cikgu ambil 75%. Jadi dekat sini nak cari purata markah kamu sama sahaja konsep dia 80 tambah 70 tambah 85 tambah 75 bahagi dengan berapa subjek kamu dah ambil? 4. Jadi dekat sini kamu tekan kalkulator 80 tambah 70 tambah 85 tambah 75 bahagi dengan 4. Average ataupun purata untuk markah kamu adalah 77.5. Itu maksud purata ataupun kita bercakap tentang mean. Jadi inilah mean. Kamu pakai ni masa daripada sekolah rendah lagi. Jadi siapa mean paling tinggi? Dia nombor 1. Siapa mean purata paling rendah? Dia nombor last. Itu kegunaan purata. Dia nak cakap apa? Dia nak tengok pemahaman keseluruhan kamu dalam exam. BM, BI, Math, Sains. Math kamu memang tinggi. Tapi sains kamu 75. Jadi dia nak dapatkan pemahaman keseluruhan kamu macam mana? Dia menggunakan purata. Jelas ke semua? Jelas, cikgu.
Okey, ini adalah purata. Okey, jadi seterusnya cikgu akan proceed kepada cara nak cari sisihan piawai ataupun varian dululah untuk senang. Sekejap Kita cari varian dulu Okey. Jadi cara nak cari varian, nak ke tak nak ke, kamu kena cikgu cari varian dulu sebab kalau nak dah dapat varian ni senang je nak cari sisihan piawai, kamu pindah je kuasa 2 ke sebelah. Okey, jadi kita akan pergi kepada cara nak cari varian daripada data kita. Kita nak pergi kepada cara nak cari varian daripada data kita. Okey, jadi data kita apa? Okey, kejap Data kita adalah 2, 4, 5, 5, 6. Okey, 2, 4, 5, 5, 6. Okey, cikgu buat Data kita ini adalah formula. Formula jangan risau, dia bagi dalam exam. Okey, data kita adalah 2, 4, 5, 5, 6. Okey. Apa yang kamu nampak daripada sini, cikgu akan gunakan yang warna biru dulu. Okey, untuk varian yang warna biru, yang pertama adalah X tolak X. X dekat sini bermaksud data. X yang ada tanduk dekat sini yang pakai topi tu adalah nilai min. Yang tadi kita cari. N adalah kita punya bilangan data. Bilangan data. Itu maksud dia. Jadi min dia kena ada. Sebelum kita nak dapatkan varian ke, nak dapatkan sisihan piawai ke, kita kena ada nilai dia punya min. Kita kena ada nilai dia punya min. Tadi dia punya min, kamu tengok tahu kat depan lepas ni kamu nak buat ni. Okey, dia punya min adalah 4.4. Dia punya min adalah 4.4. Jadi cikgu akan teruskan cara nak kira dia. Okey, yang pertama sekali, untuk formula yang warna biru, cara nak cari dia adalah ni hasil tambah. Ni adalah hasil tambah. Hasil tambah apa? Hasil tambah kamu punya data X ni data kamu. Mana nak dapat X ni? Ini adalah X kamu. Okey, jadi cara nak tulis dia adalah data pertama iaitu 2. 2 tolak dengan 4.4. 4.4 kuasa 2. Itu baru data pertama. Tambah dengan data kedua 4. 4 tolak dengan 4.4 dalam kurungan kuasa 2. Tambah dengan, kamu jangan buat kuasa 2 dekat 4.4 kat luar kurungan. Data ketiga 5 tolak dengan 4.4 kuasa 2. Tambah dengan 5 iaitu data keempat kita. 5 tolak 4.4 kuasa 2. Akhir sekali 6 tolak 4.4 kuasa 2. Kamu buat bahagi. Jadi dekat sini kamu kira bilangan data. Bilangan data kita 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bilangan data kita adalah 5. Jadi daripada sini kita nak buat apa? Tekan kalkulator satu-satu. Tekan yang belah atas dulu. Tekan yang belah atas dulu. Jadi cikgu nak masing-masing semua orang tekan kalkulator. Selesaikan yang belah atas. Tekan sama-sama dengan cikgu. 2 tolak 4.4 dalam kurungan kuasa 2. Tambah 4 tolak 4.4 dalam kurungan kuasa 2. Tambah 5 tolak 4.4 dalam kurungan kuasa 2. Tambah pula 5 tolak 4.4 dalam kurungan kuasa 2. Tambah 6 tolak 4.4 dalam kurungan kuasa 2. Clarin dapat berapa Clarin? Dapat berapa Clarin? Sekejap cikgu. Okey.
Bazil dapat berapa? Sekejap, masih tulis kat kalkulator cikgu. Okey, jap. Cikgu nak masing-masing kira. Dapat berapa? Dah ada dah Google Pixel ni. Nak edit tu. 7.152. Berapa? Ambil tu. 7.152. Salah. Tekan straight je, tekan straight. 9.2. 1.84. Oi, jauhnya 9.2. Kita akan dapat 9.2. 9.2. 9.2. Kalau siapa yang tak dapat 9.2 tu dia salah tekan kalkulator. 9.2. Yang atas ni kalau siapa tak dapat 9.2 maksudnya kamu salah tekan kalkulator. Jadi tengok balik daripada awal. Tengok balik daripada awal, dekat sini kamu akan dapat 9.2. Cuba tekan balik. Jadi, lepas kamu dapat 9.2 baru bahagi dengan 5. 9.2 bahagi dengan 5 baru kamu dapat 1.84. Baru kamu dapat 1.84. Itu cara dia. Okey, jelas ke sampai situ? Boleh faham ke? Jelas, cikgu. Okey, baik. Ya. Baik ya, Bazil? Kenapa Dia tu? kena tambah dulu. Tambah terus. Tekan je dalam kalkulator terus macam tu. Terlepas. Ada terlepas kot. 1, 1, 2. Jangan terlepas apa-apa pun. Cuba kira. Dapat tak? Okey, jadi cikgu. Okey, baik. Okey, jadi cikgu dekat sini cikgu nak ajar cara kedua. Cikgu nak ajar cara kedua iaitu pakai formula ni. Kita nak pakai formula. Tadi cara pertama kita pakai cara ni. Tengok warna warna biru yang ni. Ni cikgu buat warna petak ni. Warna biru yang ni. Untuk cara kedua dia yang ini. Jadi cara kedua ni sebenarnya cara yang lagi mudah lah. Okey. Cara kedua adalah cikgu buat jumlah X kuasa 2 per N tolak X kuasa 2. Okey, jadi cara kedua dengan cara pertama ni. Kejap Okay, nah. Nanti tunjuk kat cikgu Okey, cara kedua adalah kamu totalkan X kuasa 2 ni. Macam mana tu? Okey, kamu tengok dekat sini. Ni data kita. Kita tambah terus 2 kuasa 2. Tambah 4 kuasa 2. Tambah 5 kuasa 2. Tambah 5 kuasa 2. Tambah 6 kuasa 2. Per dengan N. N kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, bahagi dengan 5. Tolak. Dia punya min. Dia punya purata. Purata kita 4.4. 4.4. Pastikan ada kuasa 2. Yang ni je. Jadi nak tekan kalkulator sila tekan betul-betul. Selesaikan dulu 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Kamu akan dapat 106 per 5 tolak 4.4 kuasa 2. Kamu akan dapat 19.36. Cikgu selesaikan satu-satu. 106 bahagi dengan 5. Kamu akan dapat 21.2 tolak 19.36. Jadi 21.2 tolak 19.36. Kamu akan dapat jawapan yang sama iaitu 1.84. Ini adalah nilai varian kamu. Ini adalah nilai varian kamu. Jadi sekarang ni kita tengah belajar apa? Kita tengah belajar cara nak dapatkan varian yang kalau dia bagi data saja. Data kita ni je. Data kita ini sahaja. Ni data kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Yang lain? Boleh. Okey, bagus.
Okey, jadi cikgu harap boleh faham cara nak cari varian. Sebab apa? Nak cari sisihan piawai tu senang je. Nak cari sisihan piawai tu senang je. Macam mana nak cari sisihan piawai? Okey. Kamu fahamkan mana-mana cara kamu suka. Nak cari sisihan piawai tu bila kamu dah dapat nilai varian, bila kamu dah dapat nilai varian 1.84, kamu pindahkan kuasa 2 ke sebelah, iaitu punca kuasa 1.84. Bila tekan kalkulator, punca 1.84, itulah nilai sisihan piawai kamu, 1.356. Sebab tu cikgu ajar dua-dua dan cikgu nak kamu fokus varian dulu. Automatik siapa yang selesa pakai formula pertama iaitu yang warna biru. Dan nak pakai formula yang kedua iaitu yang warna hijau. Tak kisah, tak kisah. Tak kisah pun nak pakai yang mana-mana pun. Tetapi sila kira dengan berhemah, orang cakap. Jangan nak laju-laju. Sila kira dengan berhemah. Sebab apa? Orang kadang-kadang dia tahu cara nak buat. Tapi dia tinggal satu nombor nak tekan dalam kalkulator. Salahlah jawapan dia. Bolehkah kita buat satu soalan? Lepas tu dah habis dah. Habis dah kelas kita. Bolehkah kita buat satu soalan? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi ni sisihan piawai kita. Ini adalah sisihan piawai kita dekat sini. Dekat sini, cikgu nak masing-masing cari data sisihan piawai. Ini minggu depan tau ada F, Fx, X kuasa 2, Fx kuasa 2. Cikgu tak sempat. Cikgu tak sempat. Jadi kat sini kita fokuskan varian dengan sisihan piawai. Okey, untuk data yang pertama A. Cikgu nak semua orang cuba cari, cikgu nak semua orang cuba cari dia punya sisihan piawai dan varian untuk soalan A. Okey, cuba buat Boleh ke cuba buat? Boleh. Okey, bagus. Boleh. Nisa, okey, baik. Nisa, boleh ke Nisa? Boleh cikgu. Okey. Pakai mana-mana formula yang kamu selesa. Cikgu yang ni tak payah susun kan? Ini dia dah susunkan dah. Yang ni kena susun. Silap, sorry. Apa-apa data, susun je.
Baguslah. Faiz memang paling laju. Tunggu kejap Faiz. Okey, buat Iya, betul. Pandai. Cikgu, Ya. jawapannya memang dalam perpuluhan. Ya, memang dia memang akan dalam perpuluhan. Jarang kita dapat sisi yang piawai dengan variant ni dalam keadaan nombor bulat. Jarang. Okey, bagus. Clarin, dapat tak Clarin? Ke Clarin yang hantar ni? Sudah hantar cikgu. Oh, ya. Clarin. Sorry. Saya 10.30 habis.
Tak ke apa? Tak ah. Tengah-tengah Online. pusat Ha. Orang lah maksudnya sendiri yang berhad. Tak. Tengah pusat tuition. Ha. Faham? Satu pusat tuition. Ha. Kenapa banyak sangat? Jadi bukan satu hari satu je ke? Saya. Satu hari satu je kan kelas? Tak. Isnin, Selasa, Jumaat dua kelas. Kelas form lain lah. Online. Okay. Cikgu ada nak tanya? Saya nak tanya, ni full set form 5 tak ada? Yang kosong dengan yang guru. Okey, nanti saya cari. Ini untuk saya lah. Ada benda lain yang boleh dipakai kat sini? Yang selain cikgu kerja? Saya punya. Tak apa ke ni? Bukan cikgu punya lah. Saya punya. Cikgu, Okey, ya. saya cuba yang bagian macam 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tu saya cuba buat dekat bagian 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Sekejap Lepas tu? Lepas tu saya cuba buat dekat bagian yang bagian sisi hand piawai tu masih ikut jalan kerja kan? Sesiang piawai tu kita just pindahkan je kuasa 2 ke sebelah. Tu je dia jalan kerja dia. 1.356 tu jawapan last ke? Ya, itu jawapan last untuk sesiang piawai. Yang ini, yang 1.84 ni jawapan untuk variant. Ni variant. Yang ni sesiang piawai. Oh, jadi kita nak jawab untuk variant kan kali ni? Kita nak dua-dua. Kita nak sesiang piawai dengan variant. Selalunya bila orang dah dapat jawapan sesiang piawai, dia akan dah dapat dah variant dia. Dia dapat daripada variant. Dapat. Okey, Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi boleh? Boleh. Okey, baik. Okey, yang lain pun boleh cuba buat. Boleh cuba buat lepas sudah siap hantar dekat cikgu. Wan Farisha, dapat tak Wan Farisha? Sikit lagi cikgu. Okey, baik. Jom cek jari kejap. Okey, cikgu tunggu Okey, cikgu. Dia lain. Apa dia lain? Ya. Tapi sama je. Terbitan. Lepas tu saya ada beli untuk dorang yang form 5. Dapat yang jadi jawapan ni. Ni sekolah lama saya. Sekolah. Ini pun ada. Jawapan juga sekolah lama. Sekolah lama juga. Saya juga sekolah dulu. Kat ni? Tak pernah. Sekolah mana? Sekolah asrama Tafis ke apa? Saya Tafis. Saya ngajar MAT dulu. MAT. Lagi power dari kita pun. Saya tak bawa je. Saya rujuk je. Rizal apa? Rizal apa? Rujuk cikgu. Apa Rizal? Kita mana sekolah ni? Okey, cepat. Masa bergerak. Cikgu bagi cikgu ni dia tapi saya. Tak apa kalau confuse pun tak apa. Hantar je kat cikgu. Nanti cikgu bagi tahu. Tak apa, jangan risau salah. Cikgu kejap Okey, jadi jangan risau, cikgu akan pakai dua-dua formula. Jadi masing-masing boleh tekan kalkulator sama-sama dengan cikgu. Boleh ke cikgu mula buat ke nak masa lagi? Cikgu boleh buat. Wan Farisha, boleh ke cikgu mula buat kat depan? Boleh. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Sekarang ni kita akan pergi kepada soalan A. Okey, cikgu akan pakai dua-dua formula. Okey, tengok betul-betul macam mana nak guna formula ni. Kadang-kadang ada orang tahu cara nak guna formula tapi salah tekan kalkulator. Sebab tu cikgu suruh kalau kamu nak tekan kalkulator, jangan gelojoh, tekan satu-satu. Okey, jadi cara pertama adalah cikgu akan cari untuk variant dekat sini. Ni pakai cara pertama. Yang kedua kita akan pakai cara yang ini. Ini adalah cara yang kedua. Okey, jadi kamu boleh tengok dan kamu boleh pilih mana kamu paling selesa. Cikgu tak halang pun kalau kamu nak pakai cara pertama, iaitu cikgu tulis nombor 1 dekat sini. Dan cikgu tak halang pun untuk kamu pilih kalau kamu nak pakai cara kedua. Ada orang ikut keselesaan masing-masing. Okey, boleh ke cikgu teruskan? Boleh.
Okey, yang lain boleh ke? Nak dengar suara sikit? Boleh. Boleh. Boleh Okey. cikgu. Baik. Okey, jadi nak tak nak, suka ke tak suka, terpaksa ke tak terpaksa, bila kita nak cari variant, kita kena cari tentang mean. Mean ataupun purata. Okey, dekat sini cikgu dah bagi tahu dah cara nak cari purata. Okey, kamu boleh sahaja susun dan boleh sahaja tak susun, cikgu. Tadi soalan daripada Ammar tadi. Okey. Jadi untuk susun ke tak susun, kalau dia minta median, sila susun. Wajib untuk susun. Tapi kalau dia minta purata, kamu tak payah susun pun tak apa, susun pun tak apa. Jadi bila kita pergi kepada purata 5, 7, 6, 9. 5 tambah 7 tambah 6 tambah 9. Tambah 12 tambah 10 tambah 10 tambah 13. Bahagi dengan, ingat formula dia, ingat. Untuk formula sisihan piawai dia bagi dalam exam. Untuk formula variant dia akan bagi dalam exam. Tetapi formula purata, formula mean dia tak bagi dalam exam. Kena ingat. Jadi ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8. Itu adalah bilangan data. Jadi sekarang kita tekan satu-satu. Okey, 5 tambah 7 tambah 6. 5 tambah 7 tambah 6 tambah 9 tambah 12 tambah 10 tambah 10 tambah 13. Kita akan dapat 72/8. Jadi kamu kira 72 bahagi dengan 8. Kita dapat 9. Ini jawapan untuk purata. Kita tulis dia macam ni. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham ke? Jelas. Boleh. Okey. Jelas. Okey, baik. Okey, kita dah dapat dah purata kita. Jadi barulah kita masuk kepada kita punya jalan kerja. Okey, jalan kerja yang pertama adalah cikgu pakai warna biru. Yang kamu kena ingat, ni adalah jumlah. Dia bercakap tentang jumlah. Jadi X ni apa? X ni adalah data. X ni adalah data. Dan mean kita apa? Mean kita dah dapat tadi. Mean sama dengan 9. N tu apa? N tu bilangan data. Kita dapat N kita adalah 8. Masukkan data, susun elok-elok, susun kemas-kemas. Okey, variant. X kita pertama apa? 5. 5 tolak dengan 9 kuasa 2. Kamu jangan pening. Kamu jangan pening. 5 tolak 9 bukan dapat negatif ke? Apa-apa dia positif ke negatif? Bila kuasa 2 dia hilang negatif dia. Cuba kamu tekan kalkulator dalam kurungan 5 tolak 9 kuasa 2. Dapat berapa? Dapat berapa? Hello? 16. 16. Sepatutnya kita akan dapat negatif. Sepatutnya kita akan dapat negatif. Tapi jangan risau. Siapa yang tekan dapat negatif tu dia dah tersilap. Dia dah tersilap. Okey, jadi cikgu teruskan. 5 tolak 9. Okey, tambah dengan nombor seterusnya 7. 7 tolak dengan 9. Okey, tambah pula nombor seterusnya 6. 6 tolak 9. Tambah pula nombor yang seterusnya 9. 9 tolak 9 kuasa 2. Tambah pula nombor seterusnya 12. 12 tolak 9. 12 tolak 9 kuasa 2. 10 tambah pula 10 tolak 9. 10 tambah kuasa 2 ni. 10 tolak 9 kuasa 2. Lepas tu 13 tambah 13 tolak 9 kuasa 2. Inilah kita punya susunan. Bahagi dengan N. N tu apa? N tu adalah 8. Bahagi dengan 8. Jadi bila kamu nak tekan kalkulator, pastikan kamu selesaikan yang atas dia dulu. Tekan dalam kalkulator sebiji. 5 tolak 9 kuasa 2. Tengok tambah 7 tolak 9 kuasa 2. Tambah 6 tolak 9 kuasa 2. Tambah 9 tolak 9 kuasa 2. Tambah 12 tolak 9 kuasa 2. Tambah 10 tolak 9 kuasa 2. Tambah 10 tolak 9. 10 tolak 9 kuasa 2 lagi. Tambah 13 tolak dengan 9 kuasa 2 lagi. Jadi dekat sini masing-masing kita akan dapat 56/8.
Kita tekan kalkulator kita 56 bahagi dengan 8. Kita dapat varian dia adalah 7. Kita dapat varian dia adalah 7. Okey, jelas ke soalan dekat depan cikgu dapat 7 ni? Nampak ke? Masing-masing jelas ke? 7 boleh faham sampai sini? Jelas cikgu. Okey. Ini adalah jawapan untuk varian. Ini adalah jawapan untuk varian. Untuk sisihan piawai, kuasa 2 ni kamu pindah ke sebelah, dia akan jadi punca kuasa 2, 7. Punca kuasa 7 kamu ambil 4 titik perpuluhan. 4 titik perpuluhan. Jadi, kamu akan dapat 2.64 3 titik perpuluhan 646. Jadi inilah jawapan kamu punya sisihan piawai. Sisihan piawai. Jadi ini adalah cara kita nak dapatkan kita punya varian dan kita nak dapatkan kita punya sisihan piawai menggunakan cara pertama. Okey, cikgu harap kamu jelas macam mana cikgu susun satu-satu cara pertama. Kalau kamu selesa cara kedua, sila pakai. Tak ada siapa halang kamu. Okey, untuk cara kedua, cikgu akan tunjukkan pakai warna hijau. Okey, mula-mula. Kuasa 2 kan semua. 5 kuasa 2. 5 kuasa 2. Tambah 7 kuasa 2. Tambah 6 kuasa 2. Tambah 9 kuasa 2. Tambah 12 kuasa 2. Tambah 10 kuasa 2. Tambah 10 kuasa 2. Tambah 13 kuasa 2. Bahagi dengan kita dapat apa? Kita dapat 8. Ni 8. Tolak dengan kita punya min 9 kuasa 2. Okey, macam ni. Selesaikan dulu yang ada kuasa 2. Kita tekan kalkulator. 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2. Kamu selesaikan satu-satu, kamu akan dapat 704/8 tolak 9 kuasa 2, kamu dapat 81. 704 bahagi dengan 8, 704 bahagi dengan 8, kamu dapat 88. Tolak 81. Lepas tu dekat sini 88 tolak 81, kamu dapat 7. Kalau kamu tengok jawapan varian yang cikgu guna, warna biru pun 7. Warna hijau pun 7. Sebab tu cikgu cakap terserah kamu nak pakai mana-mana formula. Lepas kamu dah dapat varian, kamu pindahkan sahaja kuasa 2 dia jadi punca kuasa 2. Tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan yang sama 2.646. Inilah jawapan sisihan piawai kita. Inilah jawapan sisihan piawai kita. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Boleh faham ke? Jelas. Okey, baik. Wan Farisha, okey, jelas. Jelas. Okey, Nisa dapat tak Nisa? Dapat cikgu. Okey, bagus. Ammar Hadif, macam mana Ammar Hadif dapat? Mana Ammar Hadif? Cikgu. Bazil, okey, bagus. Bazil dapat Bazil. Cikgu. Kenapa Saya tertinggal tu? 12. Saya tertinggal nombor 12 jadi silap. Sekarang tertinggal dekat sini. Ni je tertinggal. Nombor 12 kos. Okey, jadi cikgu ingatkan untuk sisihan piawai, kesilapan yang selalu berlaku sepanjang cikgu jadi seorang guru adalah bila kamu tertinggal satu sahaja nombor. Walaupun data kamu dekat sini ada satu. Walaupun data kita dekat situ satu. Satu je dekat situ. Terus lain jawapan kita. Jangan tinggal lagi boleh Fazil? Okey. Zarif macam mana Zarif? Boleh faham ke Zarif? Boleh cikgu?
Okey, boleh faham cara nak cari varian dengan sisihan piawai tu? Boleh. Okey. Ni kamu kena take note lah macam mana cikgu selesaikan satu-satu. Okey, cikgu nak tanya Michelle. Michelle okey ke Michelle? Okey, cikgu. Okey, Emira. Emira. Okey, cikgu. Okey, mantap. Okey, jadi dekat situ Nishal. Nishal ada Nishal? Nishal Ada. tak ada. Ada. Nishal okey Nishal? Okey, okey. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi kita ada masa lagi 5 minit. Cikgu 5 minit ni memang tak sempat nak ajar apa-apa dah. Cumanya cikgu akan recap balik apa yang kita dah belajar. Okey, kita recap balik apa yang kita dah belajar dekat sini. Yang pertama sekali, kita dah belajar tentang julat antara kuartil. Julat antara kuartil. Untuk yang pertama nak cari julat antara kuartil untuk soalan yang tak ada kekerapan. Kamu kena faham cara nak bezakan dua benda tau. Ada soalan dia bagi cerapan sahaja. Apa tu? Apa tu cerapan? Data sahaja. Dia bagi data je. Ada soalan next level, dia panggil next level, next level, dia bagi cerapan dan kekerapan. Jadi dekat sini julat antara kuartil yang cikgu tunjuk dekat sini adalah data sahaja. Tak ada kekerapan. Okey, lepas tu kita belajar apa? Kita belajar cara nak cari julat antara kuartil yang ada disertakan sekali kekerapan. Okey, jadi dekat sini kita ada buat beberapa soalan. Mana kita punya soalan ni? Kita ada buat dalam berapa soalan? Ada 2 soalan kita dah buat. Satu contoh daripada cikgu, satu kamu buat satu soalan. Okey. Lepas tu kita pergi kepada mean sisihan piawai dengan varian. Okey, mean sisihan piawai dengan varian ni bila kamu dah faham untuk yang tiada kekerapan. Kita pergi kepada yang pertama dia bagi data saja. Okey, jadi dekat sini untuk mean varian dengan sisihan piawai, cikgu tunjuk dekat kamu, dia ada 2 formula. Cikgu senaraikan ni formula dia. Lepas tu cikgu ajar kamu cara nak cari purata. Lepas tu kalau kamu ingat, cikgu ada terang dekat kamu apa maksud purata tu. Cikgu ada tunjuk markah Math, Sains, BM, BI. Okey. Lepas tu cikgu terangkan apa? Cikgu terangkan kepada kamu cara nak cari varian, cara nak cari sisihan piawai kepada satu contoh yang cikgu tunjuk dekat depan menggunakan dua-dua formula. Formula pertama cikgu buat warna biru. Formula kedua cikgu buat warna hijau. Okey, itu cara dia. Itu adalah contoh yang cikgu dapat tunjukkan. Cikgu tunjuk satu. Tapi kamu kena faham, tak faham tanya cikgu. Okey, kemudian cikgu buat apa pula? Okey, kemudian cikgu teruskan lesson kita dengan satu soalan. Cikgu nak kamu cuba buat soalan. Bila kita tak cuba buat soalan, kita dengar sahaja, kita akan ada satu masalah. Masalah apa? Kita tak mengalami nak buat soalan tu. Cikgu buat masa kat U macam tu dulu. Jadi sesenang mana pun soalan tu kena cuba buat. Okey, jadi dekat sini cikgu tunjuk juga dua-dua cara. Cara pertama warna biru, kamu boleh tengok calculation cikgu tunjuk. Cara kedua warna hijau dan kamu boleh juga tengok satu-satu macam mana cikgu selesaikan. Okey, semua jelas ke yang cikgu tunjuk kat depan ni? Jelas, cikgu. Okey. Jelas. Okey. Nanti next kelas. Ingat, kita baru belajar cara nak cari sisihan piawai dengan varian yang tiada kekerapan. Lepas tu next kelas kita akan ada belajar bila dia ada bercakap tentang bilangan, dia ada bercakap tentang kekerapan. Jadi bila dia bercakap tentang kekerapan, formula dia lain. Formula dia lain. Ini formula dia. Ini formula dia. Dia ada formula dia lain. Jadi next class cikgu akan terangkan benda tu, formula ni. Lepas tu cikgu akan terangkan dekat kamu nak cari plot titik. Nak cari plot titik ni. Lepas tu habis dah kelas kita. Jadi next kelas kita adalah kelas yang terakhir untuk sukatan serakan.
Okey, jadi sebelum kita nak habiskan kelas kita sembanglah sekejap, ada lagi 2 minit. Cikgu nak masing-masing buka kamera. Fazil, birunya bilik. Biru. Fazil okey ke Fazil? Okey, sihat cikgu. Alhamdulillah. Michelle okey ke Michelle? Michelle tak datang kan first class? Okey cikgu, hari tu tak datang sebab demam. Michelle demam hari tu. Mana Nishal ni? Cikgu tak tengok lagi muka Nishal ni. Tak apa. Zarif okey ke Zarif? Mana hari tu? Beres tak? Beres. Beres. Apa senyap hari ni? Tahu. Buat ada soalan? Buat. Ya. Cikgu tak dapat pun. Okey. Okey. Amar okey Amar? Okey cikgu. Okey. Clarin okey Clarin? Okey cikgu. Okey. Panggil okey bah. Okey bah. Okey. Okey, Wan Farisha. Okey, Wan Farisha. Okey, baik. Berry Lisa. Thumbs up sikit. Berry Lisa. Okey. Jadi dekat sini cikgu nak pesan kalau ada masalah dalam pelajaran untuk sukatan serakan, tak kisahlah apa-apa tajuk pun, tak kisah, bagi tahu cikgu, nanti terangkan kat mana yang kamu tak faham. Kamu jangan hantar kat soalan, cikgu saya tak faham bab ni. Macam manalah cikgu nak tunjuk satu bab dalam masa 5 minit. Jadi nanti keep study, ataupun kalau ada masalah bagi tahu terus. Okey semua, jadi sampai situ sahaja dahulu untuk malam ni. Terima kasih. Maaf salah silap cikgu kalau terkurang apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey.